tu ini saya sebagai orang tua, benda yang dah berlaku tu ini dah berlaku kan? Dah berlaku. Jadi saya sebagai orang tua lah. Kalau itu pilihan Syamsul, dia sendiri buat pilihan. Saya sebagai orang tua, of course lah. Saya of course akan mendoakan baik je lah. Kita akan mendoakan yang terbaik je. Cuma lagi agak saya sedikit kesal, agak ralat sikit sebab dia tak ada betul serang awal-awal. Itu sajalah. Puteri Sarah, saya harap dia dicekal menghadapi ujian lah. Sebagai seorang isteri, dia ujian dia dan saya doakan yang terbaik. Saya akan doakan yang terbaik untuk Syamsul dan juga untuk Puteri Sarah. Dia tu menantu saya, yang Syamsul ni anak saya. Of course sebagai seorang ayah, saya akan terus doakan yang baik lah. Tinggal lagi pasal agak ralat sikit lah kerana Syamsul tak berterus terang awal-awal. Kalau terus terang awal-awal, dia tidak akan berlarutan hingga 4 tahun benda tu. Tapi apa sekalipun, dia dah nikah. Sebagai orang tua, saya kalau itu pilihan dia, ini soal qada dan qadar juga. Dan saya serah pada dia untuk buat keputusan. Dia dah buat keputusan untuk dia berkahwin dengan perempuan ni. Dan saya doa yang terbaik lah. Sebagai orang tua, saya, of course, dia anak saya. Anak saya, anak kesayangan saya. Darah daging saya. Itu mak dia pun sayang dia. Tapi saya sebagai tu, of course lah, kita akan doa yang terbaik je lah. Kan? Okay. Demi masa depan dia. Dan dia harus menjalankan tanggungjawab dia lah. Sebagai seorang suami, sebagai seorang suami, maksud dia dari soal tanggungjawab dia kepada Sarah dan anak-anak dia, kan? Dan sebagai ayah, saya akan doakan yang terbaik. Itu je. Saya tak tahu. Sebab kita tak diberitahu. Mak dia pun tak tahu, kita tak tahu. Saya pun terpanjat dapat tahu cerita ni melalui dia punya Instagram, kan? Instagram macam tu. Jadi, saya nak kata apa, kan? Jadi, bagi saya, sebagai ayah, sebagai itu, dia pun dah dewasa, umur pun dah dekat 40 dah. Jadi, saya doa yang baik je lah. Itu saja yang saya boleh komen. Okay. Cuma agak galat sikit because of dia tak berterus terang. Jadi, saya sebagai orang tua. Okey, Assalamualaikum semua. Sarah nak bagi clarification mengenai video Syamsul tadi. Okey. Ramai yang advice Sarah untuk tidak buat dan ada juga yang advice Sarah untuk Sarah buat. Jadi sekarang ni Sarah menjawab beberapa soalan, okey, kepada video tadi. Sebab Sarah rasa I kena perbetulkan a few facts yang misleading yang keluar daripada pihak Muhammad Syamsul tadi. Okey, first of all, I nak mengucapkan tahniah. Okey, akhirnya mengaku juga selepas diasak dan cuma I macam rasa pelik sebab baru beberapa hari you tak mengaku berkahwin. You kata itu fitnah dan sekarang you mengaku and kata nak saman jawi pula, kan? Okay, so I nak jawab first question. Okay, first, okay, kepada Muhammad Syamsul, you kata baliklah berbincang dengan you. Okay, I just pelik. After 4 years benda ni happen, kan? After 4 years benda ni happen pasal you dengan dia apa semua, kan? I bagi you peluang untuk bercakap 4 tahun tau, bukan 4 hari, bukan 4 bulan, 4 tahun. Tapi you tak bercakap apa pun. Dan banyak kali I tanya you nak kahwin dengan dia ke tidak, tapi you sendiri kata you tak nak, kan? You cakap dengan, bukan dengan I saja, you cakap dengan mak bapak you cakap dengan semua orang keluarga you, sepupu apa semua. You kata you takkan berkahwin dengan dia. Sebab apa? Kenapa I suruh masa tu tentu you berkahwin dengan dia? Sebab I tak nak bersubahat dengan maksud yang you buat tu lah, kan? Okay, so you kata I datang, baliklah berbincang dengan you. Okay, I nak tunjuk nak tunjuk. Okay, macam mana I nak, okay, macam mana I nak berbincang dengan you? You dah block I. Tengok ni, sampai sekarang pukul 7.30 ni pun you still block I. Kalau you unblock I, kan ke I boleh berbincang dengan you, kan? You block I dah setahun, Muhammad Syamsul. Dah setahun you block I, okay? Okay, kenapa I perlu tinggal bersama dengan parents you dan tinggal bersama dengan parents I? Sebab I perlu orang untuk menjaga dan membesarkan anak-anak bersama dengan I. You tak ada. You left us dan I terkontang-kanting.
terpaksa menjaga Syahiku dan Sumaya, dan terpaksa menjawab soalan mana ayah diorang. And every time I kena tipu, Syahiku dan Sumaya kata ayah work. So after this, kita selesaikan semua ni, okay, dekat dalam court, dan I tak nak lagi dah beban seorang-seorang untuk menjawab segala persoalan Syahiku dan Sumaya. Okay? Okay, nombor 2, you kata I bawa anak ke Hulu ke Hilir, I tak minta izin. Okay, bila tu? Bila yang I keluar rumah tu? Okay, setahu I, baru-baru ni, pada tahun lepas you balik kat I. You balik kat I, tapi you kata dekat I jangan bagi tahu sesiapa kan. Dan masa tu I pun percayalah. Tapi rupa-rupanya I tak boleh bagi tahu sesiapa yang you balik kat I sebab you takut dengan belah sana. Sekarang baru I faham lah kenapa kan. Dan yang masa I keluar rumah pada tahun 2020, you masih ingat Muhammad Syamsul kenapa I keluar masa tahun 2020 tu? Tapi I tak perlu cerita sekarang sebab lagi buka aib. So nanti kita cerita kat court saja, okay? Okay, you tahu je I ada dekat rumah mak you kan. Lepas tu masa I keluar pada tahun 2020 tu, mak you and bapak you ada sekali kan. Kalau you nak kata you tak izinkan, patutnya you cakap masa tu. Tapi I salam you kan, ingat tak? Okay, lepas tu I dekat rumah mak bapak I dekat rumah mak bapak you. Dan you tahu I kat mana. And of course satu Malaysia tahu I kat mana. Sebab ada tak kat IG setiap pergerakan I. And you boleh cari I. And bila you ambil anak-anak dekat rumah mama and papa you ambil anak-anak dekat rumah my mum, you tahu I dekat rumah. Come on lah Muhammad Syamsul, I bukan ada kat Thailand yang tak boleh cari I ada kat Malaysia, you tahu nak cari I. Kalau you unblock I je, you mesti boleh call I. Hello, Sarah, boleh tak datang rumah berbincang kan? Okay, lepas tu you kata stop menggunakan media sosial sebab orang fitnah you. Mengatakan kata you tak memberi nafkah. Okay, I setiap kali bila media tanya, I akan cakap you seorang ayah yang baik, you datang berjumpa anak-anak dan you memberi nafkah. Buktinya ada, kalau you google mesti ada keluar Syamsul masih memberi nafkah kepada anak-anak dan tak mengabaikan tanggungjawab kepada anak-anak. So macam mana boleh timbul fitnah tu? Dan kenapa I perlu buka aib yang you kata? Macam saya cakap tadi lah, you block I dah setahun tau. Lepas tu bila you datang ambil anak-anak, you tahu I ada dekat situ, you tak ada pun macam nak datang berjumpa I, bincang dengan I. So you tell me, macam mana I perlu nak cari you and ajak you berbincang? Siapa yang lari sebenarnya? Okay, kepada Muhammad Syamsul, tindakan you sekarang adalah sebagai I merasakan tindakan seorang lelaki yang pengecut. Sebabnya you dah kahwin semua apa, lepas tu baru you keluar kat media sosial and then you blame me. Macam mana you berbincang dengan family I dan family you dulu masa nak ambil I, sama juga bila you buat tindakan macam ni, you patutnya kalau tak nak jumpa I tak apa, you patutnya bincang dengan mak bapak I. Okay, sebab I masih ada mak bapak tau. Dan you bincang dengan mama dengan papa you. Padahal dengan mama dengan papa you banyak kali you menafikan yang you tak nak dekat perempuan tu. So sekarang ni hal dah jadi terbalik. So stop all the blaming towards me, okay? Sebab orang keliling saja yang tahu you macam mana. If only Syaikul and Sumaya boleh buat pengakuan sekarang, diorang akan bagi tahu siapa yang tak ada sekarang ni. Okay? So kita pun tak nak cakap banyak, kita cakap kat court. And I nak bagi tahu yang wife you tu dah langgar perintah injunksi dan menghina mahkamah. So I dah talk dengan lawyer I tadi. We will see you in court. Okay, jadi Sarah mengharapkan semua orang mendoakan. Dan memang orang akan marah Sarah kata Sarah buka aib ke apa sekarang ni. Tapi sebab pihak sana yang berkata begitu, jadi Sarah rasa I have to apa orang kata, jangan bagi. Okay, kenapa I perlu untuk pergi ke rumah mak you dan kenapa I perlu untuk pergi ke rumah mak I? Satu, sebab you tak ada. You sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, you betul menjalankan tanggungjawab bersama-sama dengan I untuk menjaga anak-anak dan untuk membesarkan anak-anak. Tapi you tak ada. Mana tanggungjawab you sebagai seorang ayah? Tak apa. Tanggungjawab sebagai seorang suami, okay, I tak apa. Tapi sekarang ni sebagai seorang ayah, mana? Dan I harap selepas ni, selepas you dah berkahwin dua, I harap lepas ni you settlekan semua ni dan
Muhammad Syamsul, you don't ever kata I buka aib you, okay? You tahu tak macam mana perasaan I masa I tengah dalam pantang and I tengok video you dengan perempuan tu. Dan macam mana you tahu masa tu perempuan tu memang provoke I. And you tahu perempuan tu mengganggu mak you tau. Mengganggu mak you. Okay, so I dah bercakap dengan lawyer I dah bincang, okay. Dia pun cakap kalau betul, okay, you buat benda yang betul, you mesti akan bernikah di Malaysia. You bukan bernikah di Thailand. Sebab itu hanyalah tindakan daripada seorang lelaki yang pengecut. Okay? Dan stoplah guna nama Allah. Okay? Sebab itu lagi menampakkan you sangat munafik. So you punya new wife tu dah melanggar perintah injunksi. Dan jangan ingat Sarah ni diperbodohkan dan tak ada mak bapak nampak macam tu. Okay? Okay? So bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum guys, apa khabar? Harap semua sihat. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang mengenali diri saya, yang tidak mengenali, yang meminati karya saya atau siapa saja kerana bersabarlah menanti update terbaru daripada saya. Thank you so much kerana beri perhatian terhadap isu rumah tangga saya ni. Tapi itulah guys, at the end of the day saya kena clearkan semua ni. Macam yang saya katakan sebelum ni, satu hari nanti saya akan letakkan noktah terhadap isu yang berlaku ni, isu rumah tangga saya yang tak sepatutnya di-share di media sosial. Tapi nak buat macam mana? Okey, cukup tentang itu semua. Saya ingin bagi tahu kepada semua, alhamdulillah syukur saya telah bernikah secara sah dengan Mira yang berwalikan oleh ayahnya sendiri. Dan saya telah bernikah di Thailand, dan ada sebab kenapa saya bernikah di sini. Kerana untuk memudahkan beberapa perkara lah. Ya, ianya telah didaftarkan, syukur alhamdulillah. Sebelum apa-apa saya ingin katakan, ya Puteri Sarah masih lagi isteri saya, dan kepada Puteri Sarah saya mengharapkan pulanglah. Ya, pulanglah ke rumah supaya kita boleh berbincang masalah kita ni yang tidak perlu dihebahkan di media sosial, yang tidak perlu dihebahkan. Pulanglah kan, bawa kembali anak-anak kita balik dan berbincang apa saja masalah kita berbincang di rumah yang kita selesaikan tanpa perlu kita menghebah ataupun mengaibkan saya atau apa saja. Dan saya masih suami awak dan sudah-sudahlah akan bawa anak ke sana kemari tanpa meminta keizinan suami. Saya masih suami lagi. Saya tak mau cakap lebih, tapi fikir-fikirkanlah kepada Puteri Sarah dan kepada keluarga saya kan. Saya terus terang, saya tak mahu sebenarnya membelakangkan siapa saja pada keluarga saya. Saya tak mahu, tidak pernah terlintas dalam hati saya untuk membelakangkan sesiapa saja. Yang saya harapkan adalah doa yang baik-baik daripada kedua ibu bapa saya, daripada adik-beradik saya, keluarga sepupu, sepapat. Saya juga akan berdoa mudah-mudahan keputusan yang saya buat ini dirahmati Allah, dilindungi Allah dan daripada segala fitnah ataupun hasad orang, niat jahat orang. Saya doa yang terbaik je guys. Itu yang mampu sebagai insan, itu saja yang saya mampu berdoa. Paling penting ianya sah di sisi syarak. Itu yang paling penting. Sekali lagi saya cakap, saya bukan manusia yang sempurna. Dan saya juga macam anda semua juga akan ada lakukan kesilapan di dalam hidup. Itu sajalah saya tak nak cakap lebih. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada anda. Dan doa yang baik-baik lah, doa yang baik-baik. Dan alhamdulillah tak kurang juga yang menyokong dan memahami tindakan saya ini kan. Apa saja, kita manusia, kita boleh cakap apa saja dan saya okey je lah. Yang saya katakan, saya cukup tenang dan reda lah. Saya bergantung hanya pada Allah yang satu. Ya, saya manusia biasa yang ada dosa saya, yang ada cacat celanya. Saya mahukan ketenangan dalam hidup saya. Kita mahu ketenangan dalam hidup saya. Begitu juga dengan isteri saya. Jadi kita berbincang, kita cari jalan penyelesaian yang baik, bukan mengaibkan sama sendiri. Dan sampai bila? Cukuplah kan, sebab saya tak mahu masyarakat, apa yang isteri saya lakukan itu memberikan satu persepsi yang tidak baik, menimbulkan fitnah seolah-olah saya tidak menghiraukan tentang anak saya, tidak memberi nafkah perbelanjaan. Jangan begitu. Jangan buat fitnah yang tak tahulah nak cakap. Yang sudah tu sudahlah. Kita berbincang di rumah lah untuk isteri saya. Itu saja guys, dan insyaAllah saya akan buat mungkin beberapa press conference sikit, insyaAllah lepas ni. Doakan yang baik-baik. Saya bersyukur dan lega untuk mengelakkan fitnah tu lah, antara saya dan Ira Kaza. Dan ya, sebelum saya terlupa, hari ini baru saya secara sah dan menikah dengan Ira Kaza secara sah hari ini. Jadi sebelum ini, apa yang orang katakan sebelum ini, tak apalah, yang dah lepas tu lepas lah. Saya terima lah, katalah caci maki sebelum ini, fitnah apa semua, tak apalah kan. Yang sudah tu sudah. Alhamdulillah, Ira Kaza telah bersah menjadi isteri saya dan sah di sisi syarak.
di sisi Allah, di sisi Tuhan. Syukur Alhamdulillah, dan doakan baik-baik selepas ini, dan harapkan segala-galanya akan menemui jalan penyelesaian, InsyaAllah. Amin. Terima kasih.